Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dipertemukan pada pagi ini oleh Allah. Yang pertamanya saya minta maaf, semalam saya tak dan nak live. Saya nak live di tempat yang tu, saya pula tak bawa kaki dia. Saya cadang memang nak live jugalah, tapi tak bawa pula dia punya stand. Dia tak boleh nak letak telefon. Meja-meja flat biasa je tuan. Jadi saya tak boleh nak letak telefon. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahmati Allah sekalian, tapi alhamdulillah pagi ni Allah masih panjangkan usia kita. Allah masih beri peluang kepada kita untuk kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita, iaitu berkenaan dengan ziarah ke alam barzakh. Ziarah ke alam barzakh, dan kita dah masuk satu tajuk yang cerita berkenaan dengan masih tak lari lah tuan, tak lari cerita berkenaan dengan kematian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mengingati mati itu pun kita dah baca, dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita akan masuk satu tajuk yang baru yang mengingatkan kepada kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qurtubi menuturkan, telah disebut dalam sebuah hadis bahawa sebahagian Nabi pernah bertanya kepada malaikat maut, apakah engkau mempunyai utusan yang engkau utus agar manusia berhati-hati denganmu? Dia menjawab, ya demi Allah, aku mempunyai utusan yang sangat banyak, iaitu penyakit, uban, usia tua, serta berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, dia bertanya, sebahagian nabi daripada sebahagian nabi ni pernah bertanya kepada malaikat maut. Malaikat maut tuan-tuan tanya, pernah tak bagi peringatan kepada orang, kepada makhluk Allah yang kamu nak cabut nyawa ni? Lalu malaikat jawab apa? Ya, pernah dia bagi, iaitu tanda-tanda kita yang hampir dengan kematian lagi. Apa dia lagi tuan-tuan? Bila mana tumbuh uban. Sebab tu dalam ni disebutkan bahawa pernah, iaitu penyakit. Yang pertama sekali penyakit tuan, Allah kurniakan. Penyakit ni makhluk Allah tuan. Penyakit ni satu malaikat yang jaga. Setiap benda berlaku dalam hidup kita ni tuan, sebenarnya semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk Allah ni dijaga oleh sesuatu malaikat, oleh seorang malaikat. Contoh macam kesedihan, kerisauan tuan, penyakit risau, penyakit sedih, itu juga dijaga oleh malaikat. Malaikat akan datang, malaikat masukkan kesedihan dalam badan kita, menyebabkan kita jadi sedih, menyebabkan kita jadi kerisauan. Dan bila kena begitu tuan-tuan, sebab tu Allah hantarkan malaikat ni tadi untuk masukkan kesedihan, untuk masukkan kerisauan dalam tubuh badan kita. Supaya apa? Supaya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasal itulah Allah berikan kepada malaikat, arahkan kepada malaikat, malaikat yang jaga kerisauan, malaikat yang jaga kesedihan, hampir masuk badan orang ni, pi letak kesedihan dalam badan dia, pi letak kerisauan dalam badan dia. Supaya apa? Supaya kita ni beriman, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin kita dah lama jauh, tuan-tuan. Mungkin dah lama jauh. Lalu tuan-tuan, Allah berikan satu penyakit, kerisauan. Lalu bila kita risau ni, kita akan ingat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat manusia. Sifat manusia dia sering pelupa, tuan-tuan, sering pelupa. Jadi Allah beri peringatan kepada kita, Allah hantarkan satu penyakit kerisauan. Dengan sebab penyakit tersebut, kita akan berzikir. Antara zikir yang hebat. Semalam saya kongsi berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Tetapi masa terhad lah, tuan-tuan, masa terhad. Paling lama kita boleh bagi 45 minit lah. 45 minit tu sangat lama, tuan-tuan, untuk waktu tempoh PKP, tuan-tuan. Jadi semalam tu bercerita baru masuk bab Isra', belum sempat masuk bab Mi'raj, tuan-tuan. Jadi hari ni kita menyambut, kalau ikutkan, tuan-tuan, berkaitan dengan tarikh, tuan-tuan. Ini khilaf ulama, tuan-tuan. Tarikh dari segi berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj tu ulama khilaf sedikit. Namun tuan-tuan, kalau kita perhatikan dari segi yang kesepakatan ulama bahawa Isra' dan Mi'raj itu terjadi di Makkahul Mukarramah. Dari segi sejarah ni kita cerita Isra' Mi'raj, tuan-tuan, sikit-sikit pagi ni, tuan-tuan. Kita kena faham, tuan-tuan, kita kena faham bila kita baca sirah dan fahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, baru kita akan rasa lebih Allahu Akbar. Baru akan timbul lebih rasa cinta. Baru akan timbul lebih rasa rindu. Baru akan timbul lebih rasa kagum. Lebih rasa kasih. Lebih rasa sayang. Yang pertama kepada Allah. Yang kedua kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bila Isra' Mi'raj ni, tuan, ialah hari kita mengingati. Sebenarnya nak ingat Nabi ni tak perlu hari-hari tertentu. Tak perlukan hari-hari tertentu. Cuma kita ni je lah, tuan-tuan, yang kita sambut perayaan-perayaan. Ingat Nabi ni kita berkala. Kita ingat kepada Nabi ni berkala, tak seperti mana para sahabat ingatkan Nabi SAW, tuan-tuan. Kita secara berkala. Bila mari Isra' Mi'raj ni, kita ingatlah buat majlis Isra' Mi'raj. Waktu ni dekat Ramadan, ingatlah Nabi bila ingat Ramadan, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Al-Quran diturunkan sepenuhnya pada bulan Ramadan. Lepas tu bila mai Maulid Nabi, kita akan ingatlah, tuan-tuan, sebab itu menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya bila kita ingatkan Nabi ni bukan ingat berkala, tapi hari-hari kena ingat, tuan-tuan. Sebab ketahuilah kita ni nanti bila mati, tuan-tuan, duduk di alam barzah, bukan di alam barzah, di alam akhirat. Suatu duduk di padang mahsyar nanti, tuan-tuan, kita nak jumpa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dekat dengan Nabi kita, tuan-tuan. Nak dekat dengan Nabi tapi kita tak ingat Nabi. Lagu mana nak buat? Jadi tuan-tuan, ingat, kena sentiasa ingat Nabi. Antara perkara yang kita boleh zahirkan antara perkara yang kita boleh zahirkan untuk kita ingat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan banyak selawat kepada Nabi. Banyakkan selawat kepada Nabi, tuan-tuan. Saya ada seorang kawan, tuan-tuan, dia selawat tak banyak lah, tuan-tuan. Dia selawat lebih daripada 10,000 kali sehari. Selawat dia, tuan-tuan. Hidup dia tenang. Kalau perhatikan, hidup dia sangat tenang, tuan-tuan. Apa yang ada, hidup dia tidak kaya, tak kaya sangat, tapi selesa. Keberkatan tu ada, tuan-tuan. Keberkatan tu ada. Selesa, tengok hidup dia sangat selesa, tuan-tuan. Tapi dia buat sehari lebih daripada 10,000, hampir 20,000, tuan-tuan. Kadang-kadang sampai 20,000 kali sehari. Kita berapa kali, tuan-tuan? Tunggu semayang nanti baru kita baca. Jadi itu yang masalah dia, tuan-tuan. Sebab kita tak ingat Nabi, kita tak cinta Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang memberi salam. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Bila kita belajar sikit, tuan-tuan, ni pagi ni kita tengok sirah lah sikit, tuan-tuan. Tengok sirah sedikit. Okey, sirah ni, tuan-tuan, kalau kita cerita berkenaan dengan sirah, kalau kita perhatikan Nabi SAW ni menjadi Rasul berapa lama, tuan-tuan? Menjadi Rasul berapa lama? Nabi diutus menjadi Rasul selama 23 tahun. Bermula daripada umur 40 sehingga umur 63. Berapa lama duduk di Mekah? Berapa lama duduk di Madinatul Munawwarah? Kita faham sedikit yang ni, tuan-tuan. Bila kita faham yang ni, tuan-tuan, bermakna kita adalah sedikit pengetahuan berkaitan dengan sirah.
berkaitan dengan sirah nabawiyah tuan-tuan. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena belajar tentang sirah. Sebab kalau kita tak belajar bab sirah tuan, kita susah kita nak timbulkan rasa cinta, susah nak timbulkan rasa rindu, susah nak timbulkan rasa kasih, susah nak timbulkan rasa sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, antara dia kita ketahui serba sedikit, tak banyak sedikit pun tak apa tuan-tuan, tapi kita ketahui sedikit sirah-sirah dia. Antara dia tuan-tuan, antaranya lagi kalau kita perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Makkahul Mukarramah. Rumah di Mekah ni tuan-tuan selama 53 tahun. 53 tahun di Makkahul Mukarramah dan 10 tahun di Madinatul Munawwarah tuan-tuan. Kemudian kalau kita tengok diangkat menjadi Rasul selama 23 tahun, 13 tahun di Makkahul Mukarramah, 10 tahun di Madinatul Munawwarah, tempat tinggal Nabi tuan-tuan. Ni kita cerita tempat tinggal Nabi. Jadi bila ini kita dah faham sikit-sikit tuan-tuan, kita akan dapat bayangkan ataupun dapat kita lebih menelusuri untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jika kita perhatikan juga tuan-tuan, tahun berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj ini ulama tak khilaf bahawa ia berlaku di Makkahul Mukarramah. Jadi bila berlaku di Makkahul Mukarramah, dia berlaku sebelum Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi sebelum Nabi berhijrah, tetap dia berlaku tuan, hampir-hampir lah dekat-dekat dah nak ke hijrah tuan. Peristiwa Isra dan Mi'raj ni, dan berlaku pada tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun tu diberi gelaran tahun kesedihan Nabi. Sebab Nabi ditimpa dengan pelbagai Nabi ni tuan, kalau kita perhatikan, kita tengok tuan. Pada tahun tersebut tuan, pada tahun tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa dengan pelbagai, tak habis satu ditimpa satu lagi. Antara tuan 2-3 tahun sebelum Isra dan Mi'raj tuan, Nabi dan juga keluarga dan juga orang-orang Islam pada waktu itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pemerintah pada waktu itu, pemerintah Kota Mekah pada waktu itu melarang mana-mana penduduk atau individu berurusan dengan Nabi, berurusan keluarga Nabi, malahan berurusan dengan orang yang menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu tuan, mereka ada surat tuan, ada surat keliling. Kalau kita keliling kalau kita ni dia duduk dalam perlembagaan tuan, kalau kita ni tuan, dan perjanjian ataupun yang perjanjian lah, kita sebut perjanjian tu tadi. Dia bukan perjanji sebenarnya, dia arahan, perintah tu tadi tuan, dilekatkan di dalam Kaabah dilekatkan di dalam Kaabah tuan. Sewaktu diuji ni tuan, semua perkara urusan jual beli, urusan nikah, berkahwin atau dikahwini, dari segi urusan-urusan perjumpaan ke apa ke, tidak dibenarkan. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tuan, kalau pada zaman tu tuan, lebih kepada asabiyah. Asabiyah ni kekeluargaan. Mereka lebih kepada kekeluargaan tuan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga ni tadi tuan, berpindah daripada Makkahul Mukarramah tadi, keluar sedikit tuan, bukan pindah keluar Mekah lah, daripada Masjidil Haram, dekat Masjidil Haram tadi keluar sedikit tuan, keluar sedikit. Dan tuan, Nabi di pulau kan ni bukan sekejap tuan, bukan sekejap, dalam tempoh 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun tuan. Dan dalam tempoh 3 tahun ni tuan, dengan tidak ada makanan, yang tidak apa, sehingga kan Nabi dan juga para sahabat, para adik keluarga pada waktu itu tuan, memakan rumput-rumput kering, memakan akar-akar. Kalau kita tengoklah hadis, sehingga ada yang berdarah tuan, berdarah mulut tuan, kerana nak hidup makan tu tadi tuan. Nabi diuji tuan, Nabi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Maha berkuasa tuan. Perjanjian tu tadi tuan, dimakan anak-anak. Surat perjanjian tu tadi tuan, surat arahan perintah tu tadi dimakan anak-anak. Itu panjang cerita tuan, dimakan anak-anak. Lalu bila dimakan anak tadi, habis, batal tuan. Tak ada dah perjanjian tadi. Perjanjian yang ada betul-betul hilang tuan. Sebab dimakan, Allah tak tetra anak-anak tuan, makan tu tadi. Lalu bila Nabi mula dah boleh kembali ke Kota Mekah semula pada waktu itu tuan,
Dan bila kembali sahaja tuan-tuan ke kota Mekah pada waktu itu, Nabi sekali lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi kehilangan kaki kanan, sayap kanan. Bukanlah kaki atau tangan yang hilang, tetapi orang yang menyokong kuat perjuangan Nabi SAW, iaitu pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi ni walaupun dia tak masuk Islam tuan-tuan, tetapi dia menyokong apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, dan dialah antara orang yang melindungi Nabi SAW daripada dicederakan oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi kehilangan pak saudara tuan-tuan, Abi Talib tuan-tuan. Abi Talib Nabi kehilangan tuan-tuan. Selepas ini berlaku dalam tahun bila kesedihan yang di pulau tu pun belum habis tuan-tuan, diuji sekali lagi dengan kehilangan orang yang Nabi sayang, orang yang menjadi tonggak tulang belakang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lindung Nabi, yang jaga keselamatan Nabi walaupun bukan Islam. Sehingga kan tuan-tuan, bila mana Abi Talib tadi mati tuan-tuan, meninggal, Nabi menangis teresak-esak dan menangis tuan-tuan, sebab Nabi tuan-tuan, Nabi tidak ada ayah tuan-tuan. Bukan tidak ada ayah, Nabi tak pernah lihat ayah. Sebab Nabi ni ayah meninggal sewaktu Nabi masih berada dalam kandungan mak dia, kandungan perut mak dia. Jadi Nabi ni anggap Abi Talib ni lah bapak tuan-tuan. Sebab Abi Talib lah yang jaga juga tuan-tuan, antara orang yang menjaga dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, Nabi diuji tuan-tuan, kaki kanan, sayap kanan, Abi Talib meninggal. Namun pada tahun yang sama sekali lagi Allah ujikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dengan kehilangan kaki kiri, dengan kehilangan sayap kiri, kehilangan orang yang disayangi tuan-tuan, iaitu Sayyidatina Khadijah tuan-tuan, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, isteri Nabi Sayyidatina Khadijah. Tahun yang sama tuan-tuan, tahun yang sama bila kehilangan ni tadi tuan-tuan, Nabi bertimpa-timpa Nabi diberikan tahun sedih, tahun kesedihan waktu itu tuan-tuan, tahun kesedihan. Nabi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bertimpa-timpa. Dan kalau kita perhatikan tuan-tuan, hebatnya Sayyidatina Khadijah ni, perempuan yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wanita yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan antara yang apa tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada isteri yang lain melainkan setelah kewafatan Sayyidatina Khadijah. Sewaktu Sayyidatina Khadijah masih menjadi isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak ada isteri yang lain. Hanya itu seorang sajalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Dan kenapa tuan-tuan? Kerana Sayyidatina Khadijah ni terlalu baik tuan-tuan, Sayyidatina Khadijah ni tuan-tuan. Sehingga kan tuan-tuan, antara orang yang kuat menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan Nabi, Sayyidatina Khadijah ni tak pernah kata tidak, tak pernah tanya, tak pernah naik suara, tak pernah maki, tak pernah apa tuan-tuan dengan Nabi. Sangat wanita yang sangat hebat, wanita yang sangat baik tuan-tuan, Sayyidatina Khadijah. Dimuliakan dengan Sayyidatina Khadijah tu tadi, Nabi tak kahwin dengan wanita lain. Itulah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Sayyidatina Khadijah wafat tuan-tuan. Sehingga Sayyidatina Khadijah wafat, baru Nabi lepas tu Nabi berkahwin lain tuan-tuan. Dan tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita perhatikan lagi tuan-tuan, bila kita tengokkan lagi, ini antara orang yang kuat lah tuan-tuan, orang sayang kuat. Nabi sangat sedih pada tahun itu. Lalu inilah terjadinya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sebab Allah nak hiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nak beri berita gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Namun tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ini antara peristiwa secara ringkas tuan-tuan, secara ringkas, berkaitan sejarah, berkaitan sirah sedikit. Dan pada waktu itu tuan-tuan, Allah arahkan kepada malaikat Jibril. Allah arahkan kepada malaikat Jibril tuan-tuan untuk turun ke bumi untuk menyampaikan khabar gembira dan menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan langit. Kita istilah sebagai perjalanan langit tuan-tuan. Nabi akan dibawa oleh malaikat Jibril untuk perjalanan langit. Jemput, Allah arahkan kepada malaikat Jibril untuk jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tuan-tuan dan puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malaikat ni tuan-tuan pun turun. Dan turun berjumpa dengan Nabi. Kebanyakan Jibril ni selalulah jumpa Nabi, tuan-tuan. Jibril AS ni selalu jumpa Nabi, tuan-tuan. Jibril ni adalah ketua malaikat, penghulu segala malaikat. Nabi SAW penghulu segala Nabi, penghulu segala Rasul. Jadi penghulu segala makhluk, tuan-tuan. Penghulu segala makhluk. Lalu tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Malaikat ni tadi tuan-tuan, biasanya bila turun ke bumi, dia akan berupa manusia. Dia akan tukar. Dia akan jadi manusia. Lelaki tak pernah jadi perempuan, tapi jadi lelaki. Kalau ditanya, adakah semua malaikat akan boleh menyerupai manusia? Ya, boleh. Dia boleh menyerupai manusia lelaki, tuan-tuan. Para malaikat ni tadi, tuan-tuan. Sebab Jibril, dia tak boleh turun dalam keadaan asal. Sehingga kan Nabi SAW pernah bersabda bahawa Nabi kata apa? Nabi berjumpa dengan Jibril dalam bentuk asal 2 kali. 2 kali dalam bentuk asal. Yang pertama, sewaktu Nabi diutuskan untuk menjadi Rasul. Yang pertama. Yang kedua, sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jibril tunjukkan bentuk asal. Jibril ni tuan-tuan, besar. Malaikat yang sangat besar, tuan-tuan. Dia ada 600 sayap. 600 sayap, tuan-tuan. Boleh berterbang. Dan bila sayap tu tadi dibuka, tuan-tuan, dibuka tak, tuan-tuan, sayap tadi terbuka, tertutuplah daripada timur sampai ke barat, tuan-tuan. Tertutup bumi tu tadi dengan kepak Jibril AS. Tuan-tuan jangan duk bayangkan macam-macam pula. Jangan duk bayangkan macam cerita Avengers lah apa semua, tuan-tuan. Tu cerita lain, tuan-tuan. Bila cerita macam ni kadang-kadang dia bayangkan gini-gini. Tak. Ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang dipertontonkan kita di televisyen, tuan-tuan. Tak, tuan-tuan. Malaikat ada 600 sayap, tuan-tuan. Malaikat Jibril 600 sayap. Besarnya sayap, tuan-tuan. Bila buka sebelah, dia akan tutup sebelah timur. Buka sebelah lagi, tutup sebelah barat. Besarnya Jibril AS, tuan-tuan. Malaikat. Penghulu segala malaikat, tuan-tuan. Malaikat Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang beri salam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Punya besar tadi. Tapi kita tengok dah besar dah. Dikhabarkan kita bahawa kepada kita malaikat Jibril itu sangat besar. Sayap dia boleh bila dibuka sayap, tuan-tuan, penuh bumi tadi menutupi. Tapi ada lagi besar, tuan-tuan. Ada lagi besar daripada malaikat Jibril. Antaranya malaikat Israfil. Malaikat Israfil, tuan-tuan, antaranya. Malaikat Israfil ni siapa, tuan-tuan? Peniup sangkakala. Peniup sangkakala, tuan-tuan. Yang bila mana ditiup sangkakala tadi, berlakulah hari kiamat. Israfil ni dia tidak ada lain kerja. Tu je, tuan-tuan. Dia ada 2 tugas. Yang pertama, tiupan pertama. Dan ditiup kali kedua, tuan-tuan. Kali kedua ditiup, tuan-tuan. Okey. Itu kerja dia, tuan-tuan. Israfil, peniup sangkakala. Dan jika diperhatikan, jika ditengok dari segi penceritaan dalam nas-nas yang sahih, tuan-tuan, cerita berkenaan dengan perjalanan, tuan-tuan, malaikat Israfil yang tadi punya besarnya, tuan-tuan. Perjalanan dia di antara telinga dengan bahu. Ni di antara ni, tuan-tuan. Perjalanan dia, tuan-tuan, selama 70 tahun. Jarak di antara telinga dengan bahu, perjalanan dia selama 70 tahun nak sampai. Daripada bahu nak sampai ke telinga. Sangat besar, tuan-tuan. Sangat besar. Mana habis umur kita, tuan-tuan. Umur kita semata-mata daripada bahu naik ke telinga saja, tuan-tuan. Itu besarnya antara malaikat yang besar lah, tuan-tuan. Ada yang besar, tuan-tuan, malaikat, tuan-tuan. Jadi kita rasa Jibril AS itu besar, tapi ada lagi yang lebih besar. Pangkat Jibril lah yang nombor satunya. Jibril boleh, Jibrail boleh, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu tuan-tuan, bila Allah arahkan malaikat ni turun, dia turun, tuan-tuan, untuk bawa Nabi perjalanan Isra' dan Mi'raj. Dan cuma, tuan-tuan, sebagai fakta, tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan dah pernah dengar dah. Isra' dan Mi'raj ni bukanlah satu perkataan. Dan bukan satu perkara. Bukan satu benda yang terjadi.
Isra wal Mi'raj. Isra ialah perjalanan. Isra dan Mi'raj ni dua peristiwa berlaku di satu malam. Dua peristiwa, dua peristiwa. Isra dan Mi'raj ni dua peristiwa yang berlaku dalam satu malam. Isra, perjalanan Nabi SAW daripada Makkatul Mukarramah ke Palestin, ke Masjid Al-Aqsa. Dan satu lagi peristiwa namakan Mi'raj. Mi'raj ni Allah bawa Nabi melalui malaikat Jibril daripada Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Itu tuan-tuan. Jadi dua peristiwa berlaku dalam satu malam, tuan-tuan. Dua peristiwa berlaku dalam satu malam. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu tuan-tuan, kalau kita tengok tuan, peristiwa Isra dan Mi'raj ni salah satu perkara yang mencari adat. Perkara yang luar biasa. Perkara yang boleh terjadi hanya kepada orang yang Allah pilih. Iaitu diistilahkan sebagai mukjizat. Mukjizat ni tuan-tuan, perkara luar biasa. Perkara yang mencari adat. Yang tak boleh fikir dengan akal fikiran, tuan-tuan. Tak boleh fikir dengan akal fikiran. Dan dibuktikan di dalam Al-Quran. Dibuktikan dengan daripada nas-nas yang sahih, dalam hadis-hadis yang sahih, tuan-tuan. Jangan duk petikaikan lagi lah, tuan-tuan. Bila kita kata bila dah ada nas dalam Al-Quran, ada hadis yang sahih, jangan siapa pun duk petikaikan lagi. Itu kerja Allah, tuan-tuan. Allah boleh buat apa saja, tuan-tuan. Tapi kita sebagai orang Islam wajib percaya. Wajib percaya peristiwa Isra dan Mi'raj ni benar-benar berlaku pada Nabi SAW. Lalu tuan-tuan, kalau kita perhatikan lagi apa yang berlaku, tuan-tuan, Isra dan Mi'raj ni salah satu peristiwa luar biasa yang mencari adat. Dan perkara ini berlaku pada Nabi Muhammad, hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jika kita perhatikan juga, peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan antara mukjizat yang besar. Mukjizat yang besar. Kedua terbesar, tuan-tuan. Kedua terbesar. Yang pertama tentulah Al-Quran. Yang pertama sekali, mukjizat yang pertama ialah Al-Quran, tuan-tuan. Al-Quran mukjizat yang pertama. Yang kedua adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, tuan-tuan. Peristiwa inilah yang tunjukkan kepada kita yang mana di dalamnya, tuan-tuan, antara yang penting dalam hidup kita iaitu disyariatkan kita sembahyang. Disyariatkan sembahyang, tuan-tuan. Lalu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, bila kita perhatikan di sini, tuan-tuan, tengok, bila kita sebut bab syariat, bila kita sebut bab ibadat, tuan-tuan, bab ibadat ni kita nak tahu, tuan-tuan, turun di mana. Jadi kalau kita tengok perkembangan Nabi SAW, tuan-tuan, dalam kehidupan, cerita bab ibadat ni, tuan-tuan, ibadat ni, tuan-tuan, contoh berkenaan dengan puasa. Puasa turun kepada Nabi, perintahnya diturun kepada Nabi ketika Nabi tinggal di Madinatul Munawwarah, di Madinah. Puasa. Begitu juga dengan zakat. Zakat sama juga. Puasa, zakat, haji. Ketiga-tiga ibadah yang wajib ni tadi, tuan-tuan, diturunkan kepada Nabi SAW ketika Nabi berada di Madinatul Munawwarah. Ketika Nabi tinggal di Madinatul Munawwarah. Selepas, maknanya puasa, zakat, haji berlaku selepas hijrah Nabi SAW. Disyariatkan selepas hijrah. Tetapi berkenaan dengan sembahyang, satu-satunya ibadah yang wajib, tuan-tuan, yang diarahkan, diperintahkan oleh Allah SWT, dan perkara ini berlaku di Makkatul Mukarramah. Ketika Nabi tinggal di Makkatul Mukarramah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini antara peristiwa yang berlaku, tuan-tuan. Antara banyak mukjizat Nabi, tuan-tuan. Ada 1000, tuan-tuan. Hampir 1000 mukjizat Nabi SAW, tuan-tuan. Ada 1000, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok baliklah. Tuan-tuan, saya bagi kerja rumah. Nanti tuan-tuan habis saja siaran ni, tuan-tuan. Habis saja siaran ni, tuan-tuan dan puan cuba komen sedikit. Cuba komen sedikit. Komen apa, tuan-tuan? Tulis di bahagian ruang komen tu tadi. Tuan-tuan tulis berapa mukjizat yang tuan-tuan dan perempuan tahu. Kita belajar sama-sama.
Nanti saya cuba bawa tuan berkenaan mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cuba bawa lah, saya cuba cerita sedikit demi sedikit. Tidaklah semua sekaligus. Sambil-sambil kita baca ni nanti kita tengok mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak tuan. Banyak juga yang kita tahu, antaranya tentulah Al-Quran. Antaranya tentulah Al-Quran tuan-tuan. Yang pertama sekali Al-Quran. Ni peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa apa? Dibelah dada. Peristiwa apa? Air keluar ke jari. Banyak lagi lah tuan, banyak lagi. Tuan-tuan cuba tulis. Nanti komen di ruang komen, tuan-tuan komen. Apa yang tuan-tuan dan puan ingat? Janganlah Google, jangan Google. Apa yang kita ingat? Apa yang kita ingat dan apa yang kita tahu. Sebab tuan-tuan, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada hampir 1000 mukjizat tuan-tuan. Banyak tuan-tuan, ada banyak. Antara dia tuan-tuan, kalau kita perhatikan antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Nabi tengah sembahyang, Nabi tengah solat menghadap ke arah kiblat, mata Nabi arah kiblat, tetapi Nabi nampak ikut belakang. Nabi nampak ikut belakang. Sebab perkara mukjizat ni tuan-tuan, perkara yang mencarikan adat. Dan Allah kurniakan benda ni kepada orang-orang terpilih. Dan mukjizat ni satu tuan-tuan. Satu perlu ditekankan bahawa mukjizat ni tak boleh dipelajari. Itu beza dia tuan-tuan. Beza dia dengan benda-benda lain. Benda lain mungkin boleh dipelajari, tapi mukjizat tak boleh dipelajari. Hanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada insan-insan terpilih. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada golongan Nabi dan juga golongan Rasul yang Allah berikan kepada mereka untuk menguatkan dakwah mereka, untuk mereka berdakwah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang kita patut tahu, yang kita kena tahu tuan-tuan, yang kita kena tahu. Berbanding dengan benda-benda lain, berbanding contoh macam sihir. Dia kata dia ni dapat petunjuk daripada Allah. Rupanya dia belajar sihir tuan-tuan. Dia belajar kaedah buat sihir. Dia sihir orang tuan-tuan dengan pelbagai, menggunakan khadam, menggunakan jin tuan-tuan, dengan menggunakan jin. Lalu dia boleh menyihir, lalu dia boleh berubat dengan jarak jauh, lalu dia boleh berubat dengan kaedah bedah batin lah, apa semua tuan-tuan. Nanti saya cerita sikit-sikit dan dia cerita. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi berbezalah dengan mukjizat. Mukjizat bukan satu benda yang boleh dipelajari. Tak boleh. Siapa-siapa pun tak boleh belajar. Kerana ia adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada insan-insan terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lalu Malaikat Jibril. Kita masuk sambung balik. Malaikat Jibril tadi tuan-tuan, bila diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan berita gembira tersebut, lalu malaikat Jibril pun turun, masih keadaan yang sama, menyerupai seorang lelaki tuan-tuan, menyerupai seorang lelaki. Dan turun tu di mana tuan-tuan? Di rumah sewaktu Nabi tinggal. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni tuan, kalau kita perhatikan, berlaku pada satu malam saja selepas solat Isya', dan peristiwa itu berlaku sehingga ke subuh tuan. Selepas solat Isya' hingga ke subuh. Logik akal mana mungkin berlaku tuan. Tapi kita sebagai orang Islam wajib percaya, telah diterangkan dengan kita dengan jelas, kepada kita dengan jelas. Terdapat ada nas-nas yang jelas, hadis-hadis yang sahih cerita berkenaan peristiwa Isra' dan Mi'raj tuan. Tinggal di mana waktu itu tuan? Nabi tinggal di Mekah tuan. Sebab benda ni berlaku di Makkahul Mukarramah. Jadi Nabi duduk di mana? Duduk di rumah Nabi ya. Rumah Nabi. Duduk di rumah Nabi dengan Sayyidatina Khadijah pada waktu itu. Dan kalau kita tengok antara perkara baik yang Sayyidatina Khadijah tuan, Nabi setiap kali Nabi dapat wahyu, dapat perintah dari Allah SWT, Nabi akan balik tuan. Bila sampai rumah, badan Nabi akan gigil. Badan Nabi akan gigil tuan. Dan bila menggigil tuan, dan dalam keadaan demam biasanya, Sayyidina Khadijah tak pernah tanya pun, "Bang, kenapa ni bang? Ya Rasulullah, kenapa ni?" Kalau kita, rumah kita tanya macam-macam lah, "Bang, pasal apa ni? Luka-luka ni? Bang, pasal apa ni?" Kita belum buat apa-apa lagi tuan. Dan nak cakap, dia bertalu-talu tanya tuan. Tapi Sayyidina Khadijah tak pernah tanya. Tak pernah tanya tuan. Apa yang Sayyidina Khadijah buat? Pergi ambil selimutkan. Kerana Sayyidina Khadijah tidur dengan Nabi, kemudian Sayyidina Khadijah selimutkan Nabi. Lepas pada tu, Nabi bangun, nanti baru Nabi cerita apa yang berlaku tuan. Nabi cerita apa yang berlaku kepada Sayyidatina Khadijah. Hebat tuan, cukup hebat. Wanita yang cukup hebat tuan. Ada boleh ceramah bab
Sayyidatina Khadijah 2 jam. Kehebatan wanita bernama Sayyidatina Khadijah, tuan-tuan. Sangat hebat, tuan-tuan, sangat hebat. Lalu tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, peristiwa Isra Mi'raj itu berlaku sebab Nabi dah nak tidur, tuan-tuan. Nabi dah nak tidur malam. Dia berlaku malam selepas Isyak sehinggalah waktu subuh. Dalam perjalanan 1 malam. Terjadi dalam 1 malam. Jadi tuan-tuan, malaikat ni pun turun dan sampai rumah. Bila cerita rumah Nabi, tuan-tuan, bagi yang dah biasa pergi Mekah, bagi yang dah pernah buat umrah 2-3 kali, kalau sekali itu mungkin dah tak perasan, sebab sekali atau 2 kali tuan, kita akan tumpu kepada ibadah. Tetapi biasanya orang yang dah pergi banyak kali tuan, ibadah, tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia suka nak menyelusuri sirah, menyelusuri sejarah, tuan-tuan. Sejarah kota Mekah, sejarah kota Madinah. Sejarah ataupun sirah ni ialah berkaitan dengan Nabi, tuan-tuan. Sebab ini bumi Anbiya, bumi Nabi SAW. Dan tentulah banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dan banyak tempat-tempat sejarah yang terdapat di Makkahul Mukarramah dan juga di Madinatul Munawwarah. Dan tentu terdapat budak kecil ni dah bangun dah tu, bising dia. Sekejap ya, tuan-tuan. Hai, jangan goyang. Dan ini apa? Apa ada? Apa ada? Okay, jom kita sambung sedikit lagi, tuan-tuan. Itu budak sudah bangun lah, tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan, bila mana malaikat kita sambung rumah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan biasa pergi umrah, tuan-tuan, biasa pergi umrah, dah pergi 4-5 kali, 5-6 kali, tuan-tuan cuba tanya mutawif di mana terletaknya rumah Nabi SAW, tuan. Rumah Nabi, tuan-tuan, yang asalnya berada di dekat dengan Marwah. Kita sa'i Safa dan Marwah tu tadi, tuan. Di rumah Nabi 5 hingga 10 meter je berada dekat dengan Bukit Marwah tadi, tuan-tuan. Di situlah terletak rumah Nabi. Di situlah peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku. Di situlah berlakunya pembedahan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah malaikat Jibril turun, angkat bumbung Nabi, angkat bumbung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pelik, malaikat ni kenapa dia angkat bumbung pula? Kenapa dia baik malam-malam begini? Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW tak tahu, tuan-tuan. Nabi pun tak tahu apa yang dirancangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu. Sehinggalah diberitahu kepada oleh malaikat bahawa malaikat akan bawa Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dibawa nak jumpa merentasi langit, tuan-tuan. Dan nak berjumpa pencipta alam, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Gembiranya waktu itu tak terkata lah, tuan-tuan. Tak terkata gembiranya waktu itu. Kita, tuan-tuan, bila dapat tiket percuma, ni percuma, Nabi dapat percuma, tuan-tuan. Kita dapat tiket percuma. Kita cerita orang Islam ni paling seronok kalau tanya nak pergi mana, pergi Mekah lah, tuan-tuan. Pergi Mekah. Nak pergi buat umrah, nak pergi haji. Dapat tiket percuma untuk umrah, tuan-tuan. Sebulan dah tak boleh tidur, tuan-tuan. Sebulan tak boleh tidur, persiapkan diri, tuan-tuan. Mulalah dalam channel dalam buka. Di TV pun cerita Masjidil Haram. Dia pun mula tengok sejarah. Dan mula kadang-kadang dah mula membeli dah pakaian dia, belikan ihramnya, beli apa sebulan lagi, tuan-tuan. Tapi dah seronok, tuan, seronok kita nak pergi, tuan-tuan. Nak berjumpa dengan tu, baru kita nak pergi apa nama ni, pergi Baitullah, nak pergi Masjidil Haram, pergi Mekah buat umrah, tuan-tuan. Nak pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, tuan-tuan. Kita rasa seronok sangat dah, tuan-tuan. Ini apatah lagi, tuan-tuan, dijemput untuk berjumpa dengan pencipta manusia, pencipta makhluk, pencipta alam, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini yang dinamakan berita gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat tadi, tuan-tuan, masuk dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat belah dada Nabi. Belah dada Nabi, tuan-tuan. Belah bagaimana? Cara batin ke? Tak, tuan-tuan. Bukan cara batin. Sebab satu ketika ada para sahabat pernah nampak di dada Nabi masih ada kesan jahitan hasil daripada pembedahan.
kesan parut, tuan-tuan. Jahitan ataupun parut di dada Nabi SAW, tuan-tuan. Ada parut dia. Bukan bedah batin macam kita lah, tuan-tuan. Duduk di Batu Pahat, bedah orang di KL. Saya duduk Batu Pahat, saya bedah orang di KL. Mari lagu mana tu, tuan-tuan? Dia guna malaikat mana, tak tahulah, tuan-tuan. Tak tahu. Tidak ada bedah batin, tuan-tuan. Tak ada, tuan-tuan. Melainkan dia guna jin. Melainkan dia guna khadam. Tuan-tuan. Tidak ada, tuan-tuan. Bukan bedah batin. Bedah yang benar-benar berlaku bedah, tuan-tuan. Ada kesan luka. Ada kesan luka, tuan-tuan. Cuma pada waktu itu, tuan-tuan, Allah hilangkan kesakitan. Tak sakit. Nabi tengok. Nabi tengok. Dikeluarkan kotoran daripada dalam dada Nabi. Adakah Nabi kotor? Tak, tuan-tuan. Hanyalah simbolik saja, tuan-tuan. Nabi ni maksum, tuan-tuan. Nabi maksum. Nabi ni tak buat dosa, tuan-tuan. Tak macam kita, dosa bertimbun-timbun, dosa berlanatang, tuan-tuan. Berlana dosa kita, banyak sangat dosa kita, tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kita dah rasa kita suci dah. Tuan-tuan. Kita dah rasa kita suci dah, tuan-tuan. Allah Akbar, tuan-tuan. Aku ni gambar-gambar boleh masuk syurga dah. Allah Akbar, tuan-tuan. Kita ni dosa berlanatang, tuan-tuan. Banyak sangat dosa kita ni, tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan, hanya simbolik. Hanya simbolik. Dibelah dadanya. Dikeluarkan kotoran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibasuh hatinya, jantungnya dengan air Zam-Zam. Ya, dibasuh dengan air Zam-Zam, tak ada khilaf, tuan-tuan. Semua ulama bersepakat. Semua ulama bersepakat bahawa dibasuh dengan air Zam-Zam. Jadi, tuan-tuan, simboliknya apa dia, tuan-tuan, di sini peristiwa ini berlaku. Simboliknya, tuan-tuan, nak ceritakan kepada kita bahawa bila kita mati nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati mau bersih. Hati bagi bersih, tuan-tuan. Hati bagi clear. Tidak ada kotoran yang terdapat pada hati kita, pada badan kita. Sebab tu kita nak jumpa dengan Allah dalam keadaan yang bersih, suci. Tu cerita dia. Simbolik dia, tuan-tuan. Daripada berlaku peristiwa pembedahan itu tadi, tuan-tuan. Nak cerita kepada kita, kita nak jumpa Allah ni, tuan-tuan, mesti dalam keadaan bersih. Macam mana nak bersih? Zikirlah, tuan-tuan. Zikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta doa, wirid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Zikir. Banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersihkan hati, bersihkan jiwa, tuan-tuan, melalui zikir. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi dibedah, ada kesan. Kalau tuan-tuan jumpa bedah tak ada kesan, bohong lah, tuan-tuan. Terus terang, tuan-tuan. Terang-terangan dah dia berbohong. Bohong tak mana, wallahualam. Tapi bohong lah cerita, tuan-tuan. Tak tahu dia pakai malaikat mana. Tapi bukanlah. Biasanya mereka akan gunakan kaedah jin. Mereka guna jin. Jin yang buat kerja. Sebab tu tak nampak apa-apa pun. Tak nampak apa-apa pun. Kesan bedah pun tak ada. Darah pun tak ada, tuan-tuan. Sakit pun tidak. Tak rasa apa. Rasa relax. Dia rasa pedih. Sikit-sikit pedih pak tangan, tuan-tuan. Dia buat. Dah keluar batu karang. Keluar batu dalam pedu. Tuan-tuan. Dia bukanlah guna apa, dia gunakan jin. Itu saja. Dia boleh berlaku bila dia guna jin, tuan-tuan. Sebab dia ada perjanjian dengan jin tu tadi. Dia ada perjanjian dengan syaitan tu tadi, tuan-tuan. Itu je cerita dia, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi, bila mana dah selesai, dikeluarkan kotoran, dibersihkan kotoran daripada nada Nabi, daripada hati Nabi tadi, tuan-tuan. Lalu ditutup semula dan ada kesan. Ada kesan, tuan-tuan. Lalu didatangkan kepada Nabi SAW dengan seekor haiwan tunggangan. Haiwan tunggangan ni nama dia burak. Burak, tuan-tuan. Bukan burak oil. Bukan burak oil, tuan-tuan. Burak oil tu minyak, tuan-tuan. Tapi, tuan-tuan, bila kita cerita burak oil, burak, tuan-tuan. Dia letak burak, tuan-tuan. Si ada gambar kuda, ada bersayap. Betul ke? Kuda bersayap? Ya, tuan-tuan. Burak tu sejenis haiwan tunggangan yang berbentuk kuda yang bersayap.
Tetapi kalau mengikutkan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW, Buraq ni dia kecil sikit daripada kuda, besar sikit daripada keldai. Kecil sikit daripada kuda, besar sikit daripada keldai. Kalau kuda tuan dia tinggi, kalau kita jatuh tuan, oi patah pinggang tuan. Tapi kalau keldai jatuh ni tak ada patah pinggang tuan, keldai. Lalu tuan-tuan, apa nama binatang kat atas dunia ni lah, binatang atas dunia tuan-tuan, yang di antara di tengah-tengahnya. Kuda bukan, nak kata kuda bukan, nak kata keldai pun bukan. Ada satu binatang tuan-tuan. Satu binatang. Itulah besarnya. Kalau tuan-tuan dapat jawapan ni, kita boleh habis kelas. Jadi tuan-tuan dan puan, nama dia Baghal. Baghal tuan-tuan. Baghal tu. Jadi kalau kita ikut hadis yang Nabi SAW cerita, besarnya Buraq tu lebih kurang macam Baghal. Baghal ni tuan-tuan hasil perkahwinan keldai dengan kuda. Hasil perkahwinan keldai dengan kuda tuan-tuan dikahwinkan, keluar anak, jadi dia Baghal. Baghal ni tuan-tuan dia gunakan apa dia tuan-tuan? Baghal ni dia gunakan Allahu Akbar. Kerajinan keldai, kekuatan kuda. Kuda ni kuat. Kerajinan daripada keldai. Keldai ni rajin. Jadi dapatlah anak nama dia Baghal, tuan-tuan. Baghal ni dia rajin macam keldai, kuat macam kuda. Tuan-tuan tu cerita dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Buraq ni tuan-tuan. Buraq ni dia haiwan tunggangan di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj dan merupakan pengangkutan di dalam syurga. Nanti kita boleh tengok tuan-tuan, kalau kita masuk syurga, kita boleh tengok pengangkutan dalam syurga, antaranya ialah Buraq tuan-tuan. Kuda yang bersayap, kita istilah sebagai kuda bersayap itu Buraq tuan-tuan. Buraq tadi tuan-tuan. Menjadi kita punya pengangkutan. Kalau kita di sini kereta api, kapal terbang, tapi di sana dalam syurga dengan menunggang Buraq tuan-tuan. Buraq ni bergerak sejauh mana tuan-tuan? Buraq ni tuan-tuan, dia bergerak sejauh mata memandang, punya laju tuan. Contoh kita nampak langit. Nampak ada langit tuan-tuan? Langit duduk mana tuan? Bila sebut langit atas tuan-tuan, tak ada tempat lain. Langit bila sebut langit, dia duduk di atas. Dia bukan duduk tempat lain tuan-tuan. Duduk di atas tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Duduk di atas langit tu tadi. Duduk atas kita tuan-tuan, langit. Sebab tu sebut langit. Bumi di bawah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW pun dibawa menaiki Buraq tu tadi tuan-tuan. Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, dalam perjalanan ni tadi tuan-tuan, Nabi boleh nampak. Diceritakan tuan-tuan, Nabi nampak apa pemandangan di bawah. Kalau macam sekarang kita naik apa tuan-tuan? Kita naik kapal terbang. Kalau sekarang ni macam kita naik kapal terbang, kita boleh nampak pemandangan di bawah tuan-tuan. Kita boleh nampak. Dan tuan-tuan, bermulalah perjalanan Isra'. Cuma tuan-tuan sebelum Nabi naik, tuan-tuan, cerita sebelum Nabi dibawa naik Buraq tadi tuan-tuan. Buraq ni tadi tuan-tuan, suatu Nabi nak naik panjat atas dia mengelak. Buraq tadi mengelak tuan-tuan. Tak mau bagi Nabi naik. Sebab tak kenal. Sebab dia tak kenal tuan-tuan. Tak jinak lagi tuan-tuan. Kalau mengelak ni tuan-tuan, binatang yang kita tengok boleh terbang, boleh rapat dengan kita, boleh jadi baik bila kita dah kenal, bila dia kenal kita, kita kenal dia. Binatang apa tuan-tuan? Yang diceritakan dalam filem Avatar. Tuan-tuan tengok tak filem Avatar? Tuan-tuan cuba tengok filem Avatar tuan-tuan. Filem Avatar, haiwan tunggangan mereka bentuk macam naga tu. Tapi kecil ya tuan, tak besar mana, kecil je. Dan boleh terbang. Ada sayap boleh terbang. Dan binatang ni liar tuan-tuan. Binatang ni liar. Dan tuan-tuan tengok cerita Avatar tadi tuan-tuan. Dia letak di pulau-pulau yang terapung. Mereka menggambarkan apa tu tuan-tuan sebenarnya tuan-tuan? Di filem Avatar tuan-tuan. Filem Avatar. Dan kalau kita tengok orang Avatar ni semua tinggi-tinggi. Semua tinggi-tinggi, tidak seperti mana manusia biasa kecil. Avatar semua besar-besar tuan-tuan. Orang ni besar-besar dalam filem Avatar. Dan kalau kita perhatikan juga tuan-tuan, manusia juga tuan-tuan, di dalam syurga hidup dengan ketinggian yang 30 hasta. 60 hasta, 30 hasta. Tinggi. 60 hasta tuan-tuan, 60 hasta. Tinggi kita 60 hasta, semua sama.
Semua sama, tuan-tuan. Orang yang tinggi. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tuan-tuan tengok filem Avatar, tuan-tuan, sebelum dia nak dapat haiwan tunggangan dia kan dia. Tapi bila dapat naik, tuan-tuan, dicantumkan daripada rambut dia, tuan-tuan, rambut dia diambil, dicantumkan dengan itu difilmkan, tuan-tuan, dalam filem. Saya cuma cerita filem Avatar tadi, dicantumkan dengan dia punya tanduk ataupun lebihan daripada avatar punya dekat kepala dan tuan, dia ambil dicucuk. Bila cucuk tu tadi baru avatar tu jinak dengan dia. Kenal dah tuan-tuan. Cuma Nabi tak perlu cucuk tuan-tuan sebab tak ada cucuk pun tak cucuk tuan-tuan. Sebab ini Nabi SAW tuan-tuan, Nabi. Lalu tuan-tuan, Nabi pun nak naik, burak tadi cuba mengelak, tak bagi naik. Kemudian malaikat Jibril kata apa? Ketahuilah kamu bahawa yang nak naik kamu ni adalah manusia yang paling agung atas muka bumi. Tidakkah kamu ingin bawa orang yang paling agung sekali? Baru dia lembut, baru dia tunduk, tuan-tuan, tunduk malu. Sebab dia juga makhluk Allah, tuan-tuan, dan dengar cakap, tuan-tuan. Burak ni tadi, tuan-tuan. Dia tunduk dalam keadaan malu, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tak nak bagi Nabi naik asal dia. Kemudian barulah dia tunduk, rendahkan. Nabi SAW pun naik atas burak tu tadi. Dan berlakulah perjalanan Isra. Belum Mi'raj lagi. Isra, tuan-tuan, perjalanan Isra. Jadi saya berhenti setakat itu saja dulu, tuan-tuan. Berhenti tengah klimaks ni tak apa, saya berhenti setakat ni dulu. Besok kita sambung, tuan-tuan. Besok kita sambung. Saya suka dalam sehari dua ni kita sembang bab Isra dan Mi'raj, tuan-tuan. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada diri saya dan kepada kita semua, tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi cukup dulu setakat itu, tuan-tuan. Jom kita baca zikir sedikit. Dekat pukul 8 punaknya, tuan-tuan. Saya ada hal sedikit. Hari-hari ada hal, tuan-tuan. Memang kita manusia hidupnya begitulah, tuan-tuan. Mesti ada kerjaan yang kita nak buat. Samalah saya. Bagi yang tuan-tuan yang bekerja, selamat bekerja. Boleh pergi kerja dekat pukul 8 dah masuk kerja dah, tuan-tuan. Jom kita zikir sedikit. Nanti cerita berkenaan apa yang berlaku semasa Nabi mendarat. Semasa Nabi mendarat di Palestin. Kenapa bumi Palestin? Nanti semua kita cerita pada besok. Kita sambung, to be continue, tuan-tuan. Sebab cerita Isra Mi'raj ni memang panjang, tuan-tuan. Panjang. Bagi 2 jam pun tak habis, tuan-tuan. 2-3 jam pun tak habis cerita Isra dan Mi'raj ni, tuan-tuan. Jadi insya-Allah besok kita sambung. Sikit-sikit lah, tuan-tuan, sikit-sikit. Ini serba sedikit, mudah-mudahan tuan-tuan dapat sedikit maklumat berkaitan peristiwa Isra dan Mi'raj, tuan-tuan. Saya percaya tuan-tuan dah tahu dah pun sebelum ni, tapi kita refresh balik, kita ulang kaji ilmu ni tadi. Okey, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, jom kita sayyidul istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuan-tuan, minta maaf saya lupa tuan-tuan. Bila kita baca ni baru mari ingatan, tuan-tuan. Minta maaf. Besok, tuan-tuan, kalau ikutkan saya punya jadual, besok saya ada kuliah subuh. Kalau saya boleh buat live, saya cuba buat live, tuan-tuan. Kalau saya boleh live. Tetapi kalau saya tak boleh nak buat live, tuan-tuan, besok tak ada lah kiranya. Kalau saya tak boleh nak buat live, besok saya tak ada.
Tetapi dalam masa yang sama juga tuan-tuan, besok saya akan saya nak sembelih lembu saya kau tuan. Kalau saya tak buat live pagi yang tu, saya akan buat live sembelih lembu. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah. Saya akan tunjukkan kaedah macam mana. Okey, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulam. حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت رب العرش العظيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أصبحنا وأصبح ملك لله رب العالمين اللهم أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا وأصبح ملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه ومالكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آحد بناصياتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلقي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تمينني وأنت تحييني. Sadaqallahul azim. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan kita boleh berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tinggalkan tuan-tuan dan puan macam biasa dengan laukan bainana.